dunia pakai buat tangan gini mana dak lawan nah kata dak lawan tapi tangguh ikut berata orang nah surga nak rembuk nak rembuk surga lepas tu nak masuk surga pergi tahu oh mani mucung surga mana faham rembuk kok buat meeting tu rembuk padang wala tu baru boleh buat pembangunan last sekali ulama kata boleh kita robohkan surau dan masjid kalau kita nak buat contoh dia buat contoh kita nak buat jalan tu memang penting untuk rakyat tetapi melalui satu genting kau lain dah dia genting tepi ni gunung batu belah ni gunung batu tak dia nak pecah batu tu di tengah-tengah celah lembah tu sebuah masjid maka ketika itu baru diharuskan merobohkan masjid tersebut alih buh tepi faham dan ni melambok ni kau tani kau winter kat main roller skate kau berjaget karaoke pak judi kedai rambu ekor panggung wayang taman bunga pak jogging pak main akak besi rombok tu dulu baru boleh last sekali rombok rumah Allah betul tak? Gitu kan waktu ada sesak nah sesak dengan main surga dengan main kita nampak buruk gitu nah rumah Allah rumah Allah buruk ni mata kita tak mau masuk neraka banner balik segala orang rombok tu kena banner semula dan bertaubat kepada Allah kena buat pengumuman tu saya bertaubat kepada Allah SWT kerana dosa di bawah masa pemerintahan saya itu hari itu telah merobohkan beberapa surau dan masjid baru Tuhan terima taubat faham gitu kena kabar gitu lah nah kena gitu tak boleh kena rombok benda lain tu kena rombok umur orang tu kena rombok istana tu lain surah tak boleh main nak masjid jangan main nak di dalam hal ini perlu diketahui bahawa antara Islam dan iman tidak boleh dipisah-pisahkan bila seorang sudah memeluk agama Islam maka wajib dirinya untuk beriman bila dia telah mengaku beriman maka wajiblah dia mengerjakan segala tuntutan Islam dia tutup anda aku tak mau tutup aurat tak boleh ikut pandai nak ikut pandai ni agama lain boleh dan kita tak boleh paksa orang kafir supaya pakai tudung perempuan melainkan dia nak masuk di dalam tempat-tempat ibadat rumah orang Islam boleh paksa umpamanya dia nak melawat surau masjid ada ulama fiqh katakan ada yang setengahnya mengatakan harus dengan syarat diawasi oleh maknanya orang Islam dan dia kena menutup aurat dengan sempurna itu lain kalau luar ni kita tak boleh nak suruh dia pakai tudung ada pun membuka aurat yang keterlaluan maka harus bagi pemerintah Islam memberi sekatan ataupun halangan itu lain umpama orang kafir nak pakai skirt orang sekat-sekat boleh dalam hukum Islam melarang tetapi sekadar membuka rambut saja tak boleh nak haram tak boleh nak larang tu nah tapi kalau orang Islam tak boleh dia kata kau pandai aku sebab mu telah berjanji janji bila tak? 2 kalimah syahadah bila ucap 2 kalimah syahadah kalau kau puas mana aku tak akan pakai tudung bila keluar daripada rumah tak ada takwil dah nah ada pula orang jawab mana tiada paksaan kan dalam agama ada kok dia baca ayat tu buat bodoh dia kata la ikraha fid din ada kan dalam Quran kita kata oh sungguh juga tiada paksaan dalam beragama dengar molek ayat ini untuk orang kafir kita orang Islam tak boleh paksa orang kafir amalkan kerja Islam ada pun orang Islam dah kita boleh paksa dan kalau engkar boleh dihukum penjara atau takzir nah betul orang Islam dah tak boleh kata orang aku kena berzina bukan awekmu awek aku dia kata kan nak mu dah dalam Islam takak hukum rotam 100 pukulan nah dia begitu nah yang heran dengan undang-undang dunia patuhlah nah kamu dituduh melakukan kesalahan kata magistrate melanggar lampu merah nah di persimpangan Gong Kapah pada sekian bulan pukul sekian-sekian dia kata mana
saya tak nampak hari tu yang Arif minta maaf lah. Baru kata, mana aku kereta aku? Boleh kata gitu? Kata gitu. Ataupun, Tuan Arif, kereta mau aku naik. Boleh jawab gitu. Tapi dengan hukum Allah, dengan syariat, dengan Islam, jawab gitu. Mana orang ni tak beriman? Atau orang ni rosak iman? Dah. Dan dia tak reti dia tu pun dia agama tak tahu. Tak ada jawab, dah hukum kan? Dia hilang bawa kali hidung pun, tak usah jawab. InsyaAllah, insyaAllah. Saya minta maaf. InsyaAllah tak apa dah. Nah. Tiada paksaan dalam agama ni untuk orang yang tidak Islam. Kita dah boleh paksa dia. Suruh buat tuntutan Islam, tak boleh. Tapi kalau orang telah Islam boleh. Sebab tu dia ada hukuman. Dia ada hukuman nasihat, dia ada hukuman berat lagi takzir. Takzir ni rotang tak lebih daripada 40 kali. Dan penjara. Lebih pada takzir dia panggil hudud. Nah, dia gitu. Tak ada paksaan, bebas. Boleh zina. Nah. Rukun iman adalah perkara yang wajib dan mesti diyakini oleh orang-orang yang beriman. Rukun iman ada 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, dan keenam beriman kepada qada dan qadar Allah. Kepada budak-budak kecil cukup memadai kita ajar dengan ringkas seperti yang telah kita dengar tadi. Adik dengar, ingat molek. Rukun iman ada 6. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada apa namanya kitab, ketiga beriman kepada malaikat, keempat beriman kepada Rasul, kelima beriman kepada hari kiamat, keenam beriman kepada qada qadar. Padam dah. Tak usah orang panjang-panjang. Nah, kita hak dewasa dah ni kena mengetahui benda makna beriman dengan Allah. Nah, benda makna beriman dengan kitab. Tak boleh apa dah tu. Hak tu budak kecil tu. Budak kecil dia tengok buku dah. Budak-budak je 1 je 2 hak budak UPSR, buku agama dia kan rekah tu. Nah, dia tak khabar panjang-panjang lebar. Kita ni kena tahu panjang lebar lah. Pasal padangnya akal kita dah. Jangan pakai hak budak-budak kecil hari tu. Jadi yang pertamanya beriman kepada Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Jadi kalau orang katanya benda makna la ilaha illallah, kita jawab mana tidak ada Tuhan yang wajib disembah atau berhak disembah melainkan Allah. Ini yang disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksud la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang patut kita sembah dengan sebenar fil alamin, pada sekalian alam ini hanya Allah sahaja. Hak lain adalah batil belaka. Sebab tu ada orang kata la ilaha illallah mana tiada nyata selain Allah. Ini karut. Bukan tiada nyata selain Allah. Tak ada ulama sebut. Yang ada ulama sebut benda ni salah. Syekh Daud Fatani sebut dalam fatwa dia, di antara kesesatan umat yang mentafsirkan kalimah la ilaha illallah diterjemah dengan tiada nyata selain Allah. Ini golongan ajaran sesat. Bukan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan yang lain itu tidak Tuhan, batil belaka. Jadi makna kita beriman dengan Allah, kita beriman bahawa Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa dan patut disembah. Sembah ni bukan maknanya kita buat tangan macam sembah terbekong. Sembah ni makna kita perhambakan diri. Kita perhamba macam kita perhambakan diri kepada kerja kita kan. Nak faham perhamba lagu ni? Kita perhambakan diri gini, macam kita perhambakan diri dalam cari makan. Jimat pagi turun, walaupun anak nak ikut menangis nolong sakut pagar nak ikut dah Allah. Masa apa? Kita memperhambakan diri kepada kerja kita. Anak nolong kita pun tinggal juga. Bini pun tinggal juga. Masa apa? Datang nak paskat pukul 8. Sekarang baru balik. Dah kalau hujan pergi juga. Kalau ada kereta, ialah berlari ambil kat kereta tu, jeruk masuk dalam kereta. Kita sanggup susah untuk kerja, tu panggil memperhambakan diri. Faham tu hamba? Kalau orang motosikal kau cari baju hujan, pakai topi keledar. Hak basikal tak pakai topi keledar, cari supik kecing. Bos sekut tangan muka. Nak napah popah lah supik. Biarlah tambui kena hujan. Mana kesungguhan dalam nak mendapatkan, menunaikan perintah, iaitu perintah pejabat, mu kena mari sebelum pukul 8.
5 hari seminggu. Nah, kalau minta cuti, ada tak boleh cuti, tak cuti, kena pergi juga. Nah, itu panggil orang memperhambakan. Jadi memperhambakan kepada Allah, kita sanggup susah, yang kita nak tepat pada waktu, kita tak berani ikat, tak lawan dengan segala perintah Allah. Baru jadi hamba Allah. Nah, dalam hujang stadium malah berat nendang tu. Dalam hujang macam kambing nak berjeruk. Nah, tu kata besar maha kayanya Allah, patutnya biar seminggu 2 ni rasmi baru hujang. Nah, rasmi malam pertama tu bahasa habis-habis lebat. Nah, huyu. Nah, berjeruk masing-masing. Nah, keluar dalam sahabat peminat Honda City. Sanggup basah kuyup untuk melihat persembahan beliau. Nak tengoknya Cik Siti ni nyanyi sanggup basah kuyup. Surat orang ngajar tak basah sikit dah hari. Nah, dah hari dah basah sikit. Itu manusia. Nah, tapi kabon nak keselamatan akhirat. Nah, nak selamat kau ni hak orang larangnya buat, hak suruh tak buat. Dan ditaati dengan sepenuh hati, kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada, hidup dengan tidak permulaan dan tidak berkesudahan. Allah Maha Besar, Maha Esa, artinya tunggal dan tidak ada yang menyerupai Allah. Allah tidak berkendakkan kepada sesuatu pun. Seluruh alam semesta ini dijadikan dan diatur oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripada pengawasannya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi, bahkan baru berniat pun sudah diketahuinya. Oleh sebab itu orang yang sudah beriman akan merasa diri menjadi bersikap rendah diri, berpandangan luas, tidak mudah putus asa, taat, patuh dan waspada, bersih jiwanya dan luruh keyakinan, tenteram dan damai semata-mata, yang berorientasikan keselamatan dunia dan akhirat. Inilah hikmah disuruh kita beriman. Jadi akan datang, kita akan terang satu persatu benda makna kita beriman dengan Allah. Kita percaya Allah tu ada lagu mana, kita percaya Allah Ta'ala tu kuasa lagu mana, kita percaya Allah tu hidup dan melihat dan mendengar tu lagu mana. Dia akan terangnya dengan terperinci. Nah, jadi padang lah kitab yang fardu ain ni, walaupun rekah tapi dia padat. Nah, apa dia kata kita fardu ain lengkap. Nah, padat ni mencukupi. Mencukupi bagi kita yang golongan mubtadi yang baru bermula berjinak dengan ilmu Islam. Jadi insya-Allah kita sambung bulan minggu depan dekat nombor beriman kepada Allah tu semula. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan malam ni. Adakah dibolehkan solat jamak untuk orang uzur? Sejauh manakah tahap keuzuran itu? Ni biasa dah tanya. Kita jawab ringkas-ringkas. Di dalam pendapat, di sisi pendapat jumhur ulama, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, tidak dibolehkan orang yang uzur melakukan solat jamak. Solat jamak dalam mazhab Syafi'i pula mengikut pendapat yang muktamad untuk orang yang bermusafir, dan solat jamak takdim kerana hujan. Walau bagaimanapun, kalau seseorang itu uzur, boleh dia bertaklid kepada imam yang mengharuskan jamak bagi orang sakit, iaitu jamak itu dilakukan di rumah walaupun tidak bermusafir. Inilah pendapat dalam mazhab Maliki. Jadi kalau kita sakit dan kita nak solat jamak,